Menjadi seorang selebriti atau pelakon pasti akan berhadapan dengan pelbagai cabaran, lebih-lebih lagi jika berada di lokasi penggambaran yang menyeramkan. Sebelum ini, admin telah menceritakan kisah-kisah seram selebriti Malaysia seperti Elvira Loy dirasuk sewaktu penggambaran dan Izu Islam diganggu di bilik hotel. Namun, terdapat banyak lagi selebriti di Malaysia yang mempunyai pengalaman yang sukar dilupakan. Di sini admin ceritakan 5 kisah seram selebriti Malaysia paling menakutkan bahagian 2. You are watching Top 5 Malaysia. Nombor 5. Khatijah Tan. Khatijah binti Tan atau lebih dikenali sebagai Mak Jah merupakan seorang pelakon wanita Malaysia dan juga salah seorang seniwati filem Melayu. Beliau mula bergiat aktif dalam dunia hiburan tanah air sejak 1988 menerusi sebuah drama yang pernah disiarkan di TV3 iaitu Rumah Kedai. Khatijah Tan juga merupakan ibu kepada pelakon dan pengarah filem Pia Andre dan Mikael Andre. Pada bulan April 2022, Mak Jah pernah menceritakan pengalaman seramnya di YouTube channel Andre Brothers Picture sewaktu penggambaran filem Melayu yang berjudul Cermin, iaitu sebuah filem seram tahun 2007 di mana seorang wanita yang terperangkap dengan dendam dalam sebuah cermin antik. Filem ini dilakonkan di salah satu kawasan di Janda Baik yang dikabarkan juga terkenal sebagai kawasan mistik. Sepanjang penggambaran, terdapat beberapa kejadian seram yang pernah berlaku. Antaranya, terdapat scene di mana Mak Jah perlu mengemas bilik stor rumahnya. Tetapi apabila beliau masuk ke dalam stor itu, dia dikejutkan dengan satu suara aneh yang memanggil namanya. Masuk ke dalam stor rumah saya. Bila saya nak mengemas stor rumah saya terdengar suara. Suara tu berbisik, Mak Siti, Mak Siti. Sebaik sahaja terdengar suara itu, beliau dikabarkan seperti dipukau dan kepalanya bingung. Beliau yakin suara itu datang daripada cermin antik yang berada di satu sudut dalam bilik stor tersebut. Selepas kemunculan suara ganjil itu, Mak Jah kaku dan secara tiba-tiba menghantuk kepalanya ke dinding sehinggakan terasa benjolan di kepalanya. Tetapi apa yang pelik, beliau tidak merasai sakit apa-apa pada waktu itu, seperti beliau benar-benar dipukau. Mak Jah terus beristighfar dan mengambil penukul di satu sudut dan terus memecahkan cermin itu. Macam dipukau dan saya istighfar dalam hati saya pergi ambil dia macam satu alat macam orang panggil apa tu, nak pukul cermin tu, nak musnahkan cermin tu. Dia bukan parang lah, saya dah lupa apa tu, tapi macam sepanah apa yang besar tu, pemukul yang besar tu. Saya ambil, saya pergi dekat cermin tu seolah memukau saya. Saya pergi, saya cakap, Allahu Akbar. Saya betul-betul pecahkan cermin tu. Dan saya macam apabila saya dah buat tu, saya rasa lega. Menurut Mak Jah, terlalu banyak perkara aneh dan seram yang telah berlaku sewaktu penggambaran filem. Namun di sebalik 1001 rintangan dan ujian, mereka akhirnya menerbitkan filem ini pada tahun 2007 dan berjaya mendapat kutipan box office. Nombor 4. Shah Iskandar. Shah Iskandar atau nama sebenarnya Shah Iskandar bin Mahfuz merupakan anak kelahiran Singapura yang telah berlakon dan menetap di Malaysia. Beliau terkenal dengan drama lakonannya termasuk Gerak Khas, Nora Elina dan Jika Itu Takdirku. Selain itu, Shah Iskandar juga merupakan salah seorang pelakon yang sempat berkongsi kisah seramnya dalam rancangan seram selebriti. Menurut kisah yang dikongsi, ia bermula dengan kejadian rakannya meminta tolong kerana keretanya telah rosak sekitar kawasan Puncak Alam Selangor. Ada satu malam tu
Kawan saya Izwan tu dia call, dia cakap, Syah, aku baru habis shoot, boleh tak kau ambil aku sebab kereta aku rosak? Dan saya pula dengan confident dia tanya, okey boleh, kat mana? Kau kat mana? Dia cakap dekat Puncak Alam. Ketika Syah dalam perjalanan ke tempat lokasi yang dihantar oleh rakannya, dia telah dibawa ke arah lebuh raya yang tidak pernah dilaluinya. Kereta di situ lama kelamaan hilang dari pandangan sehinggakan beliau keseorangan di lebuh raya sunyi itu. Tiba-tiba ketika beliau sedang fokus memandu ke arah yang dituju sambil ditemani suara GPS, Syah ternampak satu kelibat putih di bahu jalan. Selepas beberapa minit melihat kejadian itu, Syah terhidu bau yang sangat kuat dan juga menyeramkan. Syah sedar ketika itu ia bukan perkara yang normal dan berkemungkinan berkait dengan makhluk halus. Tidak lama selepas itu, satu bunyi aneh juga dapat didengari dengan jelas. Belakang kereta saya lepas tu macam betul-betul dekat belakang telinga saya. Untuk memastikan bunyi itu datang daripada mana, beliau mengambil keputusan untuk menoleh ke arah cermin belakang dan lebih mengejutkan, dia melihat seorang wanita berpakaian putih sedang duduk di kerusi penumpang belakang. Rentetan daripada kejutan penampakan itu, beliau panik dan hilang kawalan sehingga menyebabkan terbabas di tepi jalan. Selepas kejadian itu, beliau keluar dari kereta dan berlari ke rumah kedai yang berdekatan di situ dan kemudian rakannya datang dan menemani beliau sehingga beliau bertenang. Nombor 3. Sharifah Sakinah. Sharifah Sakinah atau nama sebenarnya Sharifah Nurul Sakinah Said Abu Bakar Al-Khairit berusia 34 tahun dan lahir di Kuala Lumpur. Sharifah memulakan kerjaya dalam dunia lakonan sejak tahun 2010 dan kini terkenal dengan filem seperti Kimchi Untuk Awak, Ula dan banyak lagi. Memang tak percayalah hantu. Itulah yang diungkapkan oleh pelakon terkenal Sharifah Sakinah. Dari kecil, Sharifah Sakinah tidak mempercayai alam gaib dan mengungkapkan kepercayaan itu adalah tahyul dan bagi dirinya hantu itu adalah rekaan semata-mata oleh manusia. Kerana bagi saya hantu itu adalah rekaan manusia semata-mata dan juga orang exaggerate nak bagi cerita, diorang nak attention. Terdapat kejadian seram yang berlaku sewaktu dirinya menyertai kem PLKN di Terengganu di mana ketika itu dia berusia 18 tahun. Pada satu malam, domnya dikatakan dilanda histeria berjangkit. Akan tetapi itu masih tidak menghilangkan keraguannya terhadap alam gaib. Namun apa yang mengejutkan dirinya apabila almari besi yang besar telah dihempas oleh rakannya dari almari 1 hingga almari 5. Satu almari dah hempas, boom. Lepas tu dia pergi hempas, boom. Orang nak kejar dia, nak tekam dia, orang lepas. Dia main je lah tu. Keluar. Tak boleh buka. Sakinah yang tidak mempercayai makhluk halus ini terus melihat rakannya yang dirasuk itu dengan rasa tidak percaya akan kejadian yang berlaku. Sakinah! Awak buat apa situ? Awak keluar! Auzubillah minasyaitanir rajim. Pegang dia.
Rakannya meracau-racau selama beberapa jam dan kekuatannya sangat luar biasa sehinggakan 5 orang lelaki juga tidak mampu untuk menahannya. Selepas kejadian mengerikan itu, Sharifah Sakinah kerap dihantui oleh suara-suara aneh. Kemunculan suara itu sering hadir ketika dia berada dalam keseorangan. Apabila dia menyiasat tentang sejarah tempat itu, ramai penduduk mengatakan tapak kem mereka dikelilingi oleh hutan orang asli. Dan mereka membuat konklusi bahawa kes-kes dikacau makhluk halus itu boleh dikaitkan dengan ritual yang dilakukan oleh orang asli di situ. Nombor 2. Erma Fatimah. Fatimah Rahmat Ali atau lebih dikenali dengan nama pentasnya Erma Fatimah merupakan seorang pelakon, pengarah dan penerbit yang terkenal dan pernah memenangi pelakon wanita terbaik menerusi filem Hati Bukan Kristal. Pada awal usia remajanya, beliau sering mengambil kesempatan untuk mencuba segala perkara dalam mengenali dunia, termasuklah seringkali sneak out daripada rumah kerana ibu bapa beliau sering mengawal setiap kelakuannya. Ibu bapa Erma juga mempunyai kebiasaan untuk menumpangkan orang untuk tinggal di rumah. Pada satu hari, ibunya menumpangkan seorang makcik dan anaknya yang sebaya umur dengannya dan ingin dijadikan cerita, Erma Fatimah membawa kawan barunya sekali untuk keluar malam tanpa pengetahuan emaknya. Malam itu, mereka berkunjung ke rumah kenalan Erma yang juga dipanggil sebagai ibu. Dan yang mengubah kisah mereka pada malam itu adalah apabila mereka bertindak untuk bermain Spirit of the Coin. Habis ke penghujungnya, Erma Fatimah meminta untuk roh itu pulang tetapi jawapannya tidak. Selepas dipaksa beberapa kali, jawapannya masih sama iaitu tidak dan Erma Fatimah secara tiba-tiba mengangkat jarinya. Tanpa disedari bahawa peraturan permainan itu adalah jangan alihkan jari sehingga roh itu membenarkannya untuk pulang. Tangan ni dah menggeletar, dah pegang tak. Dia pergi lagi tak. Saya pun terlepas tangan tu, dia cakap, "Ya Allah, dia tak nak balik." Rupanya, rules main spirit coin ni kau tak boleh angkat tangan kau. Spirit of the coin. Bisa enggak kamu pulang sekarang? Selepas beberapa kali bertanya soalan itu, mereka mengambil keputusan untuk pulang kerana takut ibu bapa Erma Fatimah menyedari ketiadaan mereka. Sampai sahaja di rumah, mereka berjumpa dengan makcik yang tinggal di rumahnya itu dan lebih mengejutkan, makcik itu pengsan. Makcik tak tidur lagi? Makcik dah tidur tadi. Tadi pergi tandas. Kamu... Saya pun terkejut lah. Ya Allah, pengsan. Sebab makcik ni dia memang suka pengsan. Dia kalau dia suka kemasukan. Bila kemasukan dia pengsan. Kemasukan dia pengsan. Selepas makcik itu sedarkan diri, dia meronta-ronta dan secara tiba-tiba menari dan menyanyi sambil menyebut nama puteri. Dia pun kembali pengsan sambil berkumat kamit memarahi mereka tentang perbuatan mereka. Selepas beberapa kali makcik itu pengsan, sudahnya dia tersedar dan menasihati mereka untuk berhenti bermain permainan Spirit of the Coin itu. Makcik itu menerangkan bahawa roh itu mengikuti mereka pulang kerana ia suka akan Erma Fatimah. Peristiwa itu menjadi peristiwa yang sukar dilupakan buat Erma dan sehingga ke hari ini, ia masih segar dalam ingatannya dan seringkali flashback kejadian itu bila masa sesiapa sahaja menyebut tentang Spirit of the Coin. Nombor 1. Sherry Ibrahim. Sherry Ibrahim atau nama sebenarnya Syarizat binti Ibrahim berusia 40 tahun dan merupakan anak kelahiran Selangor. Sherry mendapat pendidikan awal di Sekolah Menengah St. Mary Kuala Lumpur dan pernah berkhidmat sebagai pramugari Malaysia Airlines pada tahun 2001. Kemudian dia memulakan langkah sebagai anak seni pada tahun 2006.
Sherry yang giat dalam dunia hiburan dan pernah menjadi seorang pramugari pasti pernah melalui peristiwa yang seram. Antaranya telah diceritakan melalui seram selebriti. Kisah seramnya yang pertama bermula apabila dia melancong ke negara Tunisia dan kejadian seramnya itu berlaku sekitar pukul 1 hingga 2 pagi sewaktu dia sedang tidur di hotel. Dan sewaktu sedang baring, tiba-tiba dia ternampak satu lembaga yang menyeramkan. Tapi saya nampak ada lembaga macam mayat tu, macam pocong tu. Dia dekat depan tapi dia facing door. So bila after a while tu, bila saya terjaga, Sherry dalam position yang sama tapi tak ada. Menurut Sherry, itu antara pengalaman seramnya yang paling menakutkan kerana dia sudah merasai sesuatu yang pelik ketika mimpi dan memang benar-benar dia ternampak pocong di hadapan matanya. Selain itu, kejadian seterusnya berlaku apabila dia bekerja sebagai seorang pramugari untuk Malaysia Airlines. Dan sewaktu itu, dia melakukan penerbangan di dalam negara. Dan setelah habis bekerja, dia perlu bermalam di hotel. Dan hotel itu dikatakan berhantu. Dan menurut Sherry, dalam Malaysia Airlines, terdapat kebiasaan di mana mereka yang pernah tinggal di hotel berhantu akan mencatatnya supaya pekerja yang lain sering berhati-hati. Kadang-kadang diorang ada dengan bilik, nombor bilik sekali. Macam okey, take note 517 ni bilik berhantu. Jadi kita orang kalau dapat crew list tu, kita orang akan macam check dulu. Oh, okey, selamat. Pengalamannya adalah apabila dia menetap di Hotel 5 Bintang di Johor Bahru dan hotel itu ada dalam senarai hotel-hotel berhantu. Sewaktu sedang berehat di dalam bilik dan sudah pun waktu malam, tiba-tiba lampu biliknya berkelip-kelip. Selepas itu, Sherry bergerak ke balkoni untuk mengambil angin. Sambil memandang-mandang dari balkoni, tiba-tiba dia ternampak sesuatu yang aneh. Apa dekat padang tu macam ada benda yang bergerak dan laju. Makhluk itu sedang menggali tanah dengan menggunakan tangan dan tiba-tiba makhluk itu pandang ke arahnya dalam keadaan marah. Kemudian Sherry melarikan diri dan terus keluar dari bilik dan pergi ke bilik rakannya. Kemudian pada keesokan hari, mereka masuk ke bilik Sherry dan terlihat ada kesan lumpur dan ia berkait dengan apa yang telah dilihatnya semalam. Itu sahaja video pada hari ini. Jom komen antara kelima-lima kisah seram selebriti yang manakah paling seram dan berikan sebab-sebabnya. Komen juga idea video seterusnya. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit.